KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM anda. Bersama saya Nisa K di dalam program Bina Upaya Guru, di mana program ini kita nak melihat kepada kemejadian dan juga hala tuju seseorang guru itu, sama ada menjadi guru biasa ataupun menjadi pensyarah ataupun mereka yang terlibat di bahagian pentadbiran. Istimewa episod kali ini kita akan membincangkan tentang sebuah anugerah yang dipanggil Malaysia Teacher Prize 2022. Anugerah ini julung kali diadakan di Malaysia tahun ini, dan bersama-sama dengan kita akan menampilkan pemenang pertama julung-julung kalinya Malaysia Teacher Prize 2022, iaitu Cikgu Anutra Sirisena, yang mana beliau akan berkongsi. Kita nak tahu perjalanan beliau dalam MTP 2022 daripada awal hingga ke momen beliau dinobatkan sebagai pemenang daripada lebih kurang 800 penyertaan. Baiklah, kita nak mempersilakan Cikgu Anutra Sirisena yang merupakan pemenang Malaysia Teacher Prize 2022 dari SMJK Chung Hua Tenom Sabah. Selamat datang, Cikgu. Thank you. Mesti ramai yang nak tahu, Cikgu, apa sebenarnya Malaysia Teacher Prize 2022? Boleh Cikgu kongsikan? Ya, thank you juruacara yang begitu cantik. Terima kasih, Cikgu. So, first of all, saya very happy lah, glad sebab ada peluang untuk datang ke sini. So, pada 7 hari bulan yang Oktober, we just had the award ceremony untuk Malaysia Teacher Prize 2022, and ramai orang tertanya-tanya, what is actually MTP 2022 kan? Of course 800 guru yang apply tu tahulah apa tu kan. Tapi for many teachers out there, mungkin terfikir sebenarnya apa tu Malaysia Teacher Prize, kenapa, apa objektif dia, and why are we even having this award in the first place kan? So first of all, syarat-syarat dia mudah saja, cikgu-cikgu, asalkan guru-guru ini mengajar murid-murid berusia 5 hingga 18 tahun. So meaning to say guru prasekolah pun boleh apply. And then secondly, paling kurang pun cikgu-cikgu kena mengajar sekurang-kurangnya 10 jam dalam seminggu, and mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun lah. Kalau guru yang baru posting tu boleh tunggu sampai 5 tahun. And next, dan guru-guru ini juga perlu sanggup untuk berada dalam perkhidmatan perguruan ini sekurang-kurangnya 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Dan berpengalaman 5 tahun, sanggup berada di dalam bidang perkhidmatan pendidikan 5 tahun akan datang lagi. Kalau nak pension lagi 4 tahun, tak payahlah bagi peluang dengan guru-guru lain. Betul. Okay. So proses pemilihan ni adalah satu proses yang agak panjang. Daripada 800 permohonan yang diterima, top 100 itu ditapis, dan dari 100 itu dibaca lagi dengan kali kedua, kali ketiga untuk dapat top 50. Lepas dapat top 50, then top 20 itu dipilih untuk interview. Interview, baik. So temu duga top 20 ini dibuat secara maya, dan kemudiannya top 10 dipilih daripada top 20 itu, daripada panel of judges and jury yang begitu ramai, almost 35 of them. Ramainya. Dan mereka ni semua adalah daripada golongan akademian, daripada sektor-sektor swasta yang ada kepentingan dalam pendidikan dan sebagainya. And seterusnya, apabila dapat top 10 ini, kami diberi peluang untuk mendapat kursus percuma, professional development, di mana guru-guru ini dilatih untuk do more and be part of the community better. Kami diajar pelbagai teknik dan kemahiran yang kemungkinan kebanyakan guru tidak perolehi jika kita berada dalam sekolah semata-mata. Saya pasti setiap acara ataupun program ataupun anugerah yang dicipta itu pasti ada matlamat ataupun what is the objective. Jadi apakah objektif bagi Malaysia Teacher Prize 2022 ini? Okay, basically Malaysia Teacher Prize ni dia adalah satu kesinambungan daripada Global Teacher Prize. So selama ini every year kita ada top 50 Global Teacher Prize yang tersenarai. In fact, we also have top 10. So daripada Malaysia Teacher Prize ni, dia punya tujuan ialah dia nak
sediakan satu platform di peringkat kebangsaan, di peringkat Malaysia itu sendiri. Baik. Untuk guru-guru yang hebat, guru-guru yang sudah buat sesuatu yang begitu banyak melangkaui bidang tugasnya sebagai seorang guru, tetapi masih berteraskan pendidikan. Dan guru-guru ini diberi satu platform untuk do more, say more, empower more and bring more teachers to do what they are doing and apa yang kita believe in lah. Baik. So objektif dia yang paling utama ialah dia nak community tahu actually what teachers are doing in school. Baik. So a lot of time community ni mungkin ada satu pandangan tentang apa yang guru buat. Ya. For example, 20 years ago, what the teachers do in classroom and what the teachers are doing now in classroom is very different. Betul, sangat-sangat berbeza. And secondly, the purpose is to also empower teachers. Guru kadang-kadang dia rasa saya hanya seorang guru. Ya. I'm just a teacher. Tapi hakikatnya, the power a teacher holds is beyond imagination. Betul. Sebenarnya mungkin ramai yang tak sedar apa yang seorang guru itu mampu lakukan sangat-sangat besar dan memberi impak yang besar, dan saya di sini pun sebenarnya impak daripada guru saya di sekolah. Itu cerita lain pula. Tapi kita dapat lihat sekarang ni Malaysia Teacher Prize MTP 2022 ni sangat-sangat besar. Betul. Skalanya besar. 800 permohonan nak pergi kepada seorang yang dinobatkan sebagai penang, dan ianya sebuah acara yang sangat-sangat berprestij. Mungkin Cikgu Anutra boleh kongsikan kepada penonton Didik TV apakah antara faktor-faktor yang mungkin membawa kepada kejayaan Cikgu dinobatkan sebagai pemenang MTP 2022 yang julung kali diadakan. Okey, secara ringkasnya, saya rasa pemilihan ini berdasarkan 4 aspek utama lah pada pendapat saya sendiri. Di mana pertama sekali, the first thing you have to have is a quality teacher education. What have you been doing sebagai seorang guru di dalam kelas kita sendiri? So sebagai guru sendiri, saya yakin dan percaya ramai guru di luar sana, you are making wonders in your class. Kan, teachers are teaching beyond means. Katakan guru-guru di pulau ataupun guru-guru di kawasan yang infrastrukturnya kurang, tetapi they are doing a lot of things. So fokus utama yang akan dilihat dalam MTP 2022 is what have you been doing in your classroom. Baik. Contohnya macam saya guru kimia, saya mengajar kimia dan sains di sekolah, tetapi pengajaran dan pembelajaran itu tidak terkongkong dengan kimia dan sains semata-mata. Another thing that I really brought in is of course STEM education lah. Kita tidak maulah pendidikan STEM itu disalah tafsir. Kebanyakan ibu bapa atau murid mungkin masih tidak begitu faham sebab tidak ada subjek STEM. Tapi kita ada package STEM. So as a teacher, what we do? And how do we make sure that murid-murid ini mendapat impak yang paling banyak daripada pendidikan STEM, pendekatan STEM yang kita bawakan seiring dengan keperluan semasa ekonomi dan juga pendidikan. And another thing that I think is also a reason why probably I'm here today is of course my students. Walaupun murid saya di pedalaman, walaupun murid-murid saya berada sangat jauh daripada murid-murid bandar ataupun keperluan-keperluan asas ada, tapi banyak infrastruktur mungkin kurang daripada murid-murid lain di luar. Namun itu tidak menghalang anak-anak murid saya untuk mencapai pelbagai kejayaan, getting scholarships, and then also pursuing careers in STEM education, in STEM especially engineering, data science, and many more. In fact, every year kita ada pelajar yang dapat scholarship under UTP or Shell or Petronas. There's so many out there. Baik, saya lihat, saya rasa kalau saya mendapat seorang guru yang komitmennya begitu tinggi, saya sendiri pun akan lebih bersemangat untuk mencapai kejayaan, kerana bahagian ini membuatkan saya sedikit terharu dan tersentuh. Baiklah, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru Didik TV KPM.
Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru Dididik TV KPM, masih bercakap mengenai Malaysia Teacher Prize MTP 2022 yang pertama kali diadakan pada tahun ini. Bersama-sama kita pemenang MTP 2022 iaitu Cikgu Anutra dari SMJK Chung Hua Tenom Sabah. Baiklah, hari ini kita nak teruskan lagi dengan soalan seterusnya, di mana saya lihat Cikgu Anutra agak aktif di bahagian PAK 21 dan pendidikan STEM. Jadi saya percaya kemenangan cikgu ni sebenarnya menggelarkan cikgu sebagai edufluencer, satu terma yang agak baharu pada zaman kini, bersesuaianlah dengan orang kata pergerakan social media platform kita zaman sekarang. Dan cikgu juga telah pun dinobatkan sebagai ikon STEM Negeri Sabah pada tahun 2018 dan 2020. Memangnya ianya telah membuktikan cikgu membudayakan PDPC dan juga semuanya berpusatkan kepada murid cikgu sendiri. Cikgu ada sebutkan juga murid-murid juga menjadi antara faktor utama kemenangan cikgu di MTP 2021. Boleh cikgu kongsikan amalan-amalan cikgu di kelas bagi mata pelajaran sains dan kimia, mungkin boleh menjadi contoh kepada guru-guru yang lainnya yang baru tahu apa itu MTP 2022. Silakan cikgu. Alright. So kalau cerita pasal classroom ni kan, memang takkan habis lah. Ya, betul. I have so much to tell you about classroom, students, and of course the power we hold, autonomi yang kita ada sebagai seorang guru dalam kelas, membolehkan seorang guru itu membuat pelbagai benda bersama kita punya murid lah, especially. And I believe that bila kita letakkan murid sebagai teras kepada PDPC kita, proses pengajaran dan pembelajaran kita itu sendiri, we are able to give meaningful lessons to our students. So di sini bagi saya, kalau pembelajaran itu tidak bermakna bagi murid kita, maka tidak ada gunalah saya sebagai seorang guru. So basically the first thing I would like to talk about is 21st Century Learning, Pak 21. So ini bermula apabila saya dapat pergi ke US in 2013 under program International Leader for Education program. So under program ni I was about almost 6 months there. And bila saya berada di sana, saya dapat satu peluang untuk melihat sendiri pelbagai best practices, amalan terbaik di US, di mana mereka memang sangat mementingkan kemenjadian murid itu sendiri, and berteraskan murid, berteraskan impact, whatever impact yang kita measure is based on what comes from the student. It's not about the teacher. So di sana I was able to see sendiri bagaimana assessment, bagaimana kita buat penilaian terhadap murid itu bukan berasaskan kertas semata-mata, dan definitely bukan exam. Seperti mana yang kita sedang alami dalam sistem pendidikan kita sendiri kan, bila kita dah abolish UPSR and so on. So that is the very reason why kita ada PBD and also a lot of project-based learning. And I think definitely what we are doing as teachers in the classroom, benda ni kalau kita sebagai guru, kita nampak benda tu positif, kita akan berjaya menghasilkan impact yang kita mahu. Janganlah cikgu-cikgu rasa macam demotivated lah bila kita cuba, because saya sendiri cikgu-cikgu, I failed many times. Saya telah gagal banyak kali sebelum hari ini saya berada di sini untuk ceritakan pada guru-guru that I've done this and I've made this, and pelajar-pelajar saya telah mendapat impact daripada tu, telah mendapat manfaat daripada pelbagai pedagogi tersebut. Selain itu, I also started robotics, a lot of robotics. Walaupun guru kimia, walaupun guru sains, buta IT, tak adalah buta IT sangat, tapi kalau programming sama coding ni bukan benda saya, saya tak pernah belajar pun. Tapi 2017 bila saya ada peluang untuk belajar tentang Internet of Things under teacher training, Internet of Things. So masa itu 2017 something very alien for me, dan saya rasa macam okay lah, just go and learn, come back. Tapi after training my students untuk competition, saya terfikir I can choose to stop here, just latih murid untuk pertandingan, or saya nampak satu potensi yang sangat besar dalam robotic and coding, and we shouldn't stop there. Betul. We should do something. That's when saya integrated programming and robotic dalam PBL saya. Betul. Tadi cikgu ada sebutkan tentang cikgu pernah gagal dalam usaha-usaha cikgu nak menjalankan segala perancangan yang ada. Tetapi boleh cikgu kongsikan apakah cabaran yang ada dan bagaimana cikgu menghadapi cabaran tersebut? So most of the time kalau kita punya niat dan fokus kita satu, murid, it's very easy
for us to hadapi cabaran. Cabaran paling utama bagi saya ialah mengubah mindset. Murid-murid ni dia datang ke sekolah, bagi dia apa ibu bapa dia, society dia say is you go to school, you learn, you come back. So mindset ini tidak begitu tepat sekarang sebab pembelajaran itu bukan bermaksud guru penyampai maklumat. We are no longer in that era. So guru di sini ialah seorang fasilitator. We facilitate learning. So bagaimana kita nak jadi facilitator yang berkesan? Itu bergantung kepada kebolehan guru untuk menganalisis keperluan murid kita. So every student, kalau cikgu cakap saya di pedalaman, murid saya hampir 40 students in a class. Bukannya sikit. So diversity, kepelbagaian aras, dan diorang punya preference, learning preference berbeza-beza. So bila kita buat PBL, project based learning, ada murid dia tak suka. Dia tak nak belajar. Teacher, I don't want to do coding. Tak suka, I don't want. tak selesa. Cikgu, kenapa saya nak belajar kimia guna coding? Kan textbook macam ni, workbook macam ni. So these are all my cabaran. Number two, bila mereka perlukan beberapa resources, tools after school, dorang nak, contohnya dorang kena ada laptop and so on. Parents mungkin tak mampu untuk sediakan. So that is another cabaran lah. So bagi saya, bagaimana saya atasi? Very simple. I work with my student. Saya beritahu murid, okey, mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Bagaimana kita boleh selesaikan suatu isu itu bersama. Bukan saya yang tentukan jalan penyelesaian, tetapi kita sama-sama bincangkan jalan penyelesaian. So students are very creative. They are very, very creative. So cikgu-cikgu, jangan kita anggap murid kita tu kurang ilmu dari kita, ataupun mereka mungkin tidak boleh memberikan cadangan yang bernas. Because the young kids today, they are very different from us. Betul. So diorang punya exposure terhadap pelbagai benda kadang-kadang melampaui batas pemikiran kita sendiri. Cuma kita sebagai adult, kita perlu guide mereka sajalah. Betul. And another, kita mencukil kreativiti mereka, idea mereka, mungkin ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Betul. Do not work for me but work with me. Bekerja bersama-sama dengan saya. Baiklah, kita akan rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K di Bina Upaya Guru bersama-sama Cikgu Anutra dari Tenom Sabah, pemenang Malaysia Teacher Prize 2022. Kita kembali kepada apa yang cikgu sebutkan di awal tadi, di mana antara faktor kemenangan adalah dengan pembinaan ekosistem komuniti yang cikgu panggil Tenom Innovation Center, TIC. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan apakah itu TIC ini dan bagaimana pengisian TIC ini membantu murid-murid, cikgu. Alright. So Tenom Innovation Center ni mungkin banyak yang terfikir besar lah kan, very very big and grand, tapi sebenarnya it's just a classroom size punya room sahaja. It's a maker space. So sebenarnya Tenom Innovation Center merupakan satu pusat inovasi yang ditubuhkan pada 2018 bersama 2 orang guru lagi, dan 2 guru ini adalah dari sekolah yang berbeza. Bukan dari sekolah yang sama. So pada peringkat awal, idea ini agak radikal lah, sebab tak pernah lagi ada yang sekolah berkolaborasi untuk mengadakan satu ruang pembelajaran untuk murid-murid, guru-guru maupun masyarakat setempat untuk datang bersama dan belajar tentang robotik, tentang programming dan sebagainya. So pada 2018 apabila kami mulakan TIC ini, kami tubuhkan, fokus kami very simple lah. Sebenarnya fokus kami lebih kepada pembudayaan pembelajaran digital dalam kalangan murid-murid dan masyarakat Tenom yang selalunya agak ketinggalan. Dan akhirnya melalui TIC itu sendiri, kami berjaya untuk melatih murid-murid sekolah menengah untuk menjadi mentor. Dan murid-murid sekolah menengah ni, dia yang mengajar murid-murid sekolah rendah tentang programming dan coding. Kalau dulu kita perlukan guru baru boleh sesuatu aktiviti itu berlaku kan. Tetapi sekarang kami percaya bahawa bila kita percaya kepada murid kita, kita bina keupayaan murid kita, maka dengan ini keupayaan guru itu juga terbina. Baik, saya percaya mungkin ada sesetengah murid ini lebih selesa mendengar ataupun lebih faham penjelasan daripada rakan mereka. Dengar dalam kelas,
tak faham lah. Tapi bila kawan jelaskan, oh macam ni, oh faham. Adakah murid macam tu, cikgu? Baik. So that is exactly punca utama kenapa kami letakkan teras utama Tenom Innovation Center ini berpusatkan murid. So Baik. walaupun pusat Innovation Center ni nampak macam satu center yang sangat besar, tetapi pusat ini sebenarnya dijalankan, beroperasi dan sepenuhnya dibantu oleh murid-murid sekolah rendah, sekolah menengah ini untuk adik-adik mereka di sekolah rendah. Pada September lalu kami baru selesai mendigitalkan 46 sekolah rendah di Tenom. 46 sekolah, satu pencapaian sangat-sangat besar. Lebih-lebih lagi usaha ini sebenarnya usaha yang saya fikir satu usaha yang sangat-sangat berani. Saya fikir ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Apa antara aktiviti yang dijalankan di TIC ni, cikgu? Okey. So antara aktiviti yang dijalankan di TIC lebih kepada pendedahan asas tentang pengaturcaraan dan juga asas kepada robotik. Sebab pelajar sekolah rendah walaupun di darjah 5 dan darjah 6, mereka sudah mempelajari asas pengaturcaraan dalam subjek reka bentuk teknologi. Tetapi peluang untuk mereka explore sendiri, pegang hardware dan bersemuka dengan pembelajaran ini, tidak begitu banyak peluang itu datang. Melalui Tenom Innovation Center ini, pelajar-pelajar ini mendapat peluang itu dan pembelajaran yang lebih bermakna berlaku. So bukan sahaja untuk murid, tapi kita juga membantu guru, kita juga membina upaya guru lain. Dan siapa yang bina upaya guru lain? Murid TIC itu sendiri. Ya, betul. Saya pasti cikgu ada banyak impian dan juga harapan untuk TIC. Jadi apakah misi TIC untuk 5 tahun akan datang sekolah? Okey, so misi TIC untuk 5 tahun akan datang. Sebenarnya sebelum itu TIC ini tidak mungkin akan ada pada hari ini. Saya tidak akan berada di sini kalau bukan kerana beberapa pihak yang membantu membina ekosistem ini. First of all, of course, pengetua saya, pengetua di SMJK Chung Hua Tenom dan PPD Tenom yang memang telah membantu dari Dewan. Dan of course JPN Sabah dan juga KPM dan agensi-agensi yang turut serta dalam pembinaan ekosistem ini untuk membentuk satu ekosistem dalam pendigitalan pendidikan. Betul, yang terbaik untuk murid-murid melahirkan generasi yang berkualiti di masa akan datang. Cikgu, sedikit harapan ataupun ucapan akhir cikgu kepada semua yang mungkin telah pun menjadi tulang belakang cikgu sehingga dinobatkan menjadi Malaysia Teacher Prize 2022. Okay. So of course, first of all, ibu bapa saya yang sangat memahami dan memberi sokongan, ahli keluarga saya, dan bagi saya beberapa program yang telah membina keupayaan saya seperti program Duta Guru under Yayasan Petronas, dan of course kita punya MTP ini sendiri, bila kita berada dalam golongan top 10 ini, kita diberi banyak pembelajaran. So guru-guru top 10 ini bukan saya saja cikgu-cikgu, all the other 9 adalah guru-guru yang sangat hebat. Dan saya percaya 790 orang guru yang tidak berjaya tahun ini akan berjaya jika dia cuba lagi tahun depan. Sebab mungkin penulisan, mungkin kriteria yang cikgu cuba gambarkan itu belum sampai. Dan akhir sekali, of course, my heartful thank, penghargaan saya of course kepada pengetua, kepada PPD Tenom, JPN Sabah dan of course KPM lah, kerana mereka kerana entiti-entiti inilah yang menyebabkan saya sebagai seorang guru boleh jadi the teacher I am today. Baiklah, saya juga ingin ucapkan tahniah kepada Cikgu Anutra Sirisana yang merupakan pemenang Malaysia Teacher Prize 2022 pertama kalinya diadakan di Malaysia dari SMJK Chung Hua Tenom Sabah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Saya sangat-sangat berbangga dan semoga guru-guru di luar sana juga berusaha untuk mencapai kemenangan ini mungkin untuk tahun-tahun akan datang. Semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa K. Terima kasih.